Okey, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Depan anda ni adalah sebuah jenis gearbox auto yang kami jadikan gearbox ni sebagai simulasi. Yang tujuan kami adalah untuk memudah faham. Sebab kita semua tahu gearbox auto, tapi kita tak pernah faham macam mana konsep gearbox auto ni berfungsi, macam mana keadaan sebuah gearbox, dalaman gearbox ni macam mana dia berfungsi. Jadi kat sini kami telah buat satu simulasi yang kami cipta khas untuk memudah cara ataupun memudah faham kepada kita semua agar kita lebih memahami bagaimanakah keadaan sebuah gearbox ni berfungsi. Jadi depan anda adalah sebuah gearbox auto. Dia panggil rear wheel ataupun pacuan belakang. Anda tengok sini, kat sini kami dah buat design sebuah gearbox yang dipotong rata rentasnya, yang kita boleh nampak dalaman gearbox ni. Okey, ni dalaman gearbox yang masih tak berfungsi lagi, dan saya akan tunjukkan kepada anda bagaimanakah sebuah gearbox ni berfungsi pada bahagian dalam dia. Jadi, simulasi yang kami buat ni memang kami cipta khas untuk anda semua untuk lebih memahaminya. Kami boleh tekankan pakai touchscreen. Power off. Okey, gearbox ni siap boleh bercakap, bos. Okey. Jadi dalam gearbox ni kami boleh tunjukkan anda bagaimana ia berfungsi dengan kami gerakkan pada bahagian motor dia. Kita power on dulu Power on. Okey. Motor on. Jadi bila power disupply dan kita gerakkan motor dia, kita akan nampak bahagian dalaman gearbox ni dah mula berfungsi. Nampak kan? Berfungsi seolah-olah dalam keadaan kereta dihidupkan. Jadi walaupun sebelum kita tahu gearbox, kalau katakan kereta hidup, gearbox berfungsi tak? Ya, dalaman gearbox akan berfungsi dan akan start memusing motor dia. Dan kita boleh tengok keadaan dia. Kita cuba jalankan gearbox ni dalam keadaan auto run. Auto run mode. Okey. Anda boleh lihat Auto run start. Parking gear. okey, dalam keadaan mula parking gear. Macam mana dalaman ni bergerak tidak? Dalam keadaan parking. Reverse gear. Dalam keadaan reverse ataupun kereta ni tengah dalam keadaan mengundur, bagaimana kompartmen mana yang berfungsi? Seolah kereta ni sedang mengundur ataupun transmisi ni dalam keadaan Neutral gear. dalam keadaan neutral. Maksudnya dalam keadaan kereta ni dalam keadaan kedudukan N, position gear dalam keadaan N. Dalaman tetap berfungsi. On first gear. Pada gear permulaan, gear pertama, anda boleh lihat bagaimana kompartmen ataupun departmen mana yang berfungsi masa dalam keadaan gear 1 atau L, low gear. Selepas tu dia akan bertukar kepada gear 2. Auto ni ada pertukaran gear. Cuba kita tak terasa. Or second gear. Second gear pula, bagaimana keadaan mana yang berfungsi semasa gear dalam keadaan kedua, second gear. Drive third or third gear. Ini dalam masa mana kereta ni ataupun kelajuan dalam keadaan kelajuan yang ketiga, auto, tapi ada 3 atau 4 kelajuan. Jadi ini adalah keadaan gear. Drive fourth or fourth gear. Gear masuk kepada gear 4. Maksudnya ini final gear dia, gear 4. Bagaimana dia berfungsi dia? Drive third or third gear. Dalam keadaan gear dan gear 4, dia drop pada gear 3. Pergerakan dia. 2 or second gear. Daripada gear 3, dia drop pada gear 2. Low or first gear. Okey, tapakkan sikit. Dalam keadaan gear 1 boleh. Neutral gear. Okey. Gearbox dalam keadaan neutral. Okey. Motor off. Kita stopkan dulu. Sekarang ni anda boleh lihat pembahagian departmen dalaman gearbox. Sebab setiap kompartmen ni ada fungsi dia. Contoh dalam keadaan overdrive clutch ni. Di manakah kedudukan Overdrive clutch. ni? Bila pressure masuk, overdrive clutch ni akan memberi tekanan. Okey. Dalam masa overdrive brake. Dekat mana kedudukan overdrive brake ni? Di sini. Overdrive brake.
overdrive brake. Dalam keadaan forward clutch, sini saya tunjuk ni, awalan dia tak ada tekanan yang masuk. Bila kita tekan button untuk pressure forward drive, forward clutch, anda Forward clutch. tekanan akan dapat. Dan sini pula direct clutch. Direct clutch. Pressure akan masuk pada bahagian direct clutch untuk memberikan tekanan untuk melakukan pergerakan. Dan dalam sistem gearbox pun dia ada brake. Dia ada brake number 1, Brake number 1. brake number 1, Brake number 2. brake number 2 dan brake number 3. Brake number 3. Okey. Fungsi ni adalah macam contoh dalam bahagian overdrive clutch, brake, overdrive brake, forward clutch, direct clutch, brake 1, brake 2, brake 3 ni fungsinya adalah untuk memastikan pertukaran gear tu berlaku. Kalau katakan fungsi, kalau kita tengok pada keadaan sekejap kita tengok pada keadaan contohlah dalam kelajuan gear pertama. Low. Low. Or first gear. Masa gear pertama, Overdrive clutch. Forward clutch. And brake number 3 functioning. Overdrive clutch. gear pertama, overdrive clutch. Forward clutch. Forward clutch. Brake number 3. Brake number 3. Maksudnya gear pertama, 3 bahagian ni akan berfungsi. Maksudnya overdrive akan berfungsi, clutch, overdrive clutch, forward clutch akan berfungsi, dan bahagian brake number 3 ni akan berfungsi. 3 kompartmen ni akan berfungsi, akan menghasilkan gear nombor 1. Itu contohnya. Katakanlah pada pertukaran gear nombor 2, bahagian mana yang berfungsi? Letakkan gear pada keadaan nombor 2. 2. Or second gear. Overdrive clutch. Forward clutch. Brake number 1. And brake number 2 functioning. Overdrive clutch. Forward clutch. Bahagian forward clutch. Brake number 1. Boleh rapatkan sikit. Rapat sikit. Brake number 1. Brake number 2. Brake number 2. Okey, maksudnya dalam kelajuan kereta ni pada pertukaran gear 2, maksudnya dalam gear 2, 4 bahagian ni akan berfungsi sekaligus. Maksudnya dekat bahagian overdrive clutch akan berfungsi, forward clutch akan berfungsi, brake number 1 dengan brake number 2 akan berfungsi dalam masa serentak untuk menghasilkan pertukaran untuk gear 2. Bagaimana pula sekiranya kereta ni bertukar kepada gear 3? Departmen mana yang akan berfungsi? Jom kita lihat. Drive third or third gear. Overdrive clutch. Forward clutch. Direct clutch. And brake number 2 functioning. Overdrive clutch. Forward clutch. Direct clutch. Brake number 2. Okey, kat sinilah yang akan berlakunya pertukaran gear pada kelajuan gear 3. Maksudnya dalam keadaan gear bertukar kepada kelajuan nombor 3, 1, 2, 3, 4. 4 departmen ni akan berfungsi sekaligus untuk menghasilkan pertukaran gear 3. Jadi kat sinilah yang kadang-kadang kita tak faham.
Bagaimana pertukaran gear ni berlaku? Gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Ada separuh sebelum ni kita ingat gear 1, gear 2, gear 3, gear 4. Tidak. Maksudnya pertukaran gear ni berfungsi pada division-division yang berasingan. Maksudnya kalau macam ni, overdrive, dia punya forward, dia punya direct, dia punya brake 2 ni berfungsi dalam keadaan yang serentak, maksudnya akan berlakunya pertukaran gear pada nombor 3. Apa berlaku pada gear nombor 4 ataupun final gear? Kita tengok. Drive first or fourth gear. Overdrive brake, forward clutch, direct clutch and brake number 2 functioning. Overdrive brake. Forward clutch. Direct clutch. Brake number 2. Okey, kat sini adalah pertukaran untuk gear final ataupun overdrive gear. Maksudnya kalau katakan kita dekat highway, kita speeding 14, 16 atau 18 sekalipun, maksudnya dalaman gearbox ni yang berfungsi pada 4 division ni. Maksudnya pada bahagian overdrive brake, bahagian forward clutch, direct clutch dengan brake number 2. Maksudnya dalam masa pertukaran gear pada gear 4 atau overdrive ni, 4 division ni atau 4 tempat ni akan berfungsi dalam keadaan serentak dan dia akan menghasilkan overdrive. Maksudnya gear 4 terus akan masuk. Dan kat sinilah yang kalau kita katakan contohlah perjalanan kita melibatkan dalam 2 atau 3 jam straight kat highway speed. Maksudnya perjalanan kita tu kat bahagian inilah akan berfungsi. Jadi kat sinilah saya nak terangkan kepada anda, inilah fungsi gearbox auto yang sebelum ni mungkin kita tak faham bagaimana gearbox auto berfungsi. Jadi simulasi ni kami buat untuk memudah carakan kepada anda untuk kita lebih faham bagaimana gearbox berfungsi. Sebab ramai sebelum ni, mitos sebelum ni mengatakan macam mana gear 1? Dia ingat gear 1 bahagian depan, gear 2 bahagian tengah ni, gear 3 bahagian hujung ni, gear 4 bahagian hujung sekali. Bukan. Gearbox auto bukan begitu sistem dia. Gearbox auto macam yang saya terangkan tadi, inilah sistem pertukaran gear 1, 2, 3 dan 4 dan gear reverse. Gear reverse macam mana? Mari kita tengok last call. Reverse gear. Overdrive clutch, direct clutch, and brake number 3 functioning. Overdrive clutch. Sini, overdrive clutch. Direct clutch. Brake number 3. Brake number 3. Okey, jadi bila kenderaan ni nak diundurkan atau nak di reverse, maksudnya 3 bahagian ni akan berfungsi dalam masa serentak. Yang itulah akan berlakunya dia akan mengundur. Kita jalankan motor. Motor on. Ini dalam keadaan kenderaan sedang diundurkan dalam position gear R. Okey. Dalam keadaan gear 1, Low. Or first gear. atau low Overdrive clutch, forward clutch, and brake number 3 functioning. Overdrive clutch. Forward clutch. Brake number 3.
Okey, bila berlakunya gear pada pertukaran gear pertama ataupun low reverse ni, low clutch ni. Gear pertama ni, jadi anda boleh tengok kat sini kami ada tunjukkan juga dia punya bahagian speed meter. Speed meter input dan speed meter output. Jadi kalau anda lihat, kelajuan dia antara input dengan output. Maksudnya 37 dan 15. Maksudnya kelajuan bahagian input lebih tinggi daripada kelajuan bahagian output. Maksudnya masuk dia punya laju dan keluar adalah slow. Ini adalah konsep untuk gear pertama. Apa yang berlaku bila kita tukar kelajuan kita pada gear keempat? Kita tengok. Cuba anda rimak balik 37, maksudnya input lebih laju daripada output. Ini adalah untuk gear 1. Ataupun seolah-olah kalau kita nak mendaki, kat sinilah kelajuan yang diperlukan. Apa kata kalau katakan kita dekat highway. Ini dalam keadaan mendaki dan kita dalam keadaan perjalanan kita dekat highway. Kita masukkan terus pada gear 4. Drive fourth or fourth gear. Overdrive brake, forward clutch, direct clutch and brake number 2 functioning. Overdrive brake. Forward clutch. Direct clutch. Brake number 2. Okey, ini dalam posisi kereta ni dalam keadaan overdrive, maksudnya dalam keadaan kelajuan yang terakhir, maksudnya gear 4. Jika anda perasan, kat sini dia punya bacaan input rendah dan sini bacaan output dia meningkat. Maksudnya kelajuan input 36 dan kelajuan output dia 53. Apa yang anda perasan kalau bila anda dalam kelajuan yang di atas highway, anda perasan RPM anda rendah, tapi kelajuan kereta anda semakin meningkat. Beginilah dalam keadaan posisi kereta kita dalam keadaan kelajuan di highway ataupun jalan yang straight. Masa dalam keadaan gear 4, pusingan input lebih rendah berbanding dengan pusingan output. Maksudnya pusingan enjin dia tak banyak, maksudnya slow, enjin RPM 2000 contoh, dan kelajuan kenderaan ni semakin laju, output semakin laju disebabkan pertukaran gear pada bahagian dalaman gearbox auto ni. Inilah sedikit yang kami nak terangkan kepada anda berkenaan simulasi yang kami cipta untuk memudahkan anda, pemahaman anda dalaman sistem gearbox. Kalau anda nak keterangan lanjut, boleh anda hubungi kami dan kami akan tunjukkan secara lebih detail kepada anda bagaimana sebuah gearbox berfungsi. Ini adalah gearbox auto dan ada gearbox yang CVT yang kami dah cipta untuk memudah cara anda memahaminya. Ini sedikit keterangan daripada kami. Minta tolong komen, share dan like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layan.